Dan seperti barang yang ia istilah bagi setengah mereka itu, yakni ulama ahli kalam, nescaya berlaku ia di sini atas taswir ketiadaan berdiri dengan sendirinya dengan keadaannya berkehendak ia kepada zat jua. Kalau seandainya dia mengikut pandangan yang kedua tadi, cukup nafikan satu sahaja. Kalau ikut pandangan yang pertama, nafikan dua perkara, iaitu zat, perlu kepada zat, dan perlu kepada pencipta. Kalau ikut pandangan yang kedua, cuma menafikan Allah Ta'ala itu tidak memerlukan kepada zat. Sedangkan yang kedua tadi macam mana? Itu perbincangan sifat kidam, itu alasan dia. Orang tanya yang kedua, pandangan yang kedua, kenapa tidak masukkan sekali Allah tidak memerlukan kepada pencipta di dalam qiyamuhu ta'ala binafsih? Kenapa tidak sebutkan lawannya juga daripada qiyamu ta'ala binafsih? Itu artinya lawan daripada qiyamu ta'ala binafsih, Allah Ta'ala memerlukan kepada pencipta. Kenapa tak masukkan yang itu? Kenapa sekadar memasukkan Allah tidak perlu kepada zat atau Allah perlu kepada zat? Itu sahaja. Kenapa? Kerana perbahasan pencipta-pencipta itu telah kita bincangkan di dalam sifat qidam, bukan di sini perbahasannya. Ini pandangan ulama yang kedua, atau golongan atau pandangan ulama yang mengatakan cuma satu sahaja lawan daripada qiyamuhu ta'ala binafsih. Baik, boleh faham tuan? Tak apa, saya buat ringkasan kejap lagi. Kita ringkaskan. Baik. Kemudian, maka hanyalah seperti barang yang ia zahir, seperti mana yang telah zahir pada kalam musannif, iaitu kalam al-Imam Sanusi. Apa kesimpulan dia? Baik, kesimpulannya begini. Pertama sekali, qiyamuhu ta'ala binafsih itu, maksud daripada qiyamuhu ta'ala binafsih artinya berdiri Allah dengan sendiri. Lawan dia qiyamuhu ta'ala bi ghairih, atau berdirinya Allah Ta'ala dengan yang lain. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, bila kita mengatakan qiyamuhu ta'ala binafsih, maka terpecahlah dua cabang. Cabang yang pertama, maksud daripada qiyamuhu ta'ala binafsih itu adalah Allah tidak memerlukan kepada zat yang lain. Yang kedua, Allah tidak memerlukan kepada pencipta. Kalau kita menggunakan maksud ini, maka lawannya pasti dua juga, iaitu lawan daripada qiyamu ta'ala binafsih itu qiyamu ta'ala bi ghairi, dengan makna Allah memerlukan kepada zat yang lain, Allah memerlukan kepada pencipta. Ini adalah pandangan yang pertama yang telah pun masyhur. Sedangkan ada pandangan yang lain mengatakan qiyamuhu ta'ala binafsih itu bukan terpecah dua. Dia cuma membawa maksud Allah tidak perlu kepada zat yang lain sahaja, yang kepada pencipta itu tidak masuk. Jadi bila satu sahaja maksudnya, maka lawannya juga satu. Apakah maksud qiyamuhu ta'ala bi ghairi, atau berdiri Allah Ta'ala dengan yang selainnya? Artinya Allah memerlukan kepada zat yang lain, bukan termasuk yang kedua tadi. Ini pandangan ulama yang kedua. Namun ulama yang pertama dan mereka yang mengikut metodologi ulama yang pertama tadi pasti bertanya, kenapa tidak memasukkan qiyamuhu ta'ala binafsi itu dengan Allah memerlukan kepada pencipta? Kenapa tak masukkan lawan dia? Ataupun maksud daripada qiyamu ta'ala binafsih Allah tidak memerlukan kepada pencipta, kenapa tak masuk sekali? Maka jawab daripada golongan yang kedua ni pula, dia kata kenapa nak masukkan di sini sedangkan telah kita bincangkan di dalam sifat qidam? Maka rujuklah di sana. Kenapa mesti dibincangkan di sini, diulang dua kali? Maka oleh kerana itu mereka cukup mengatakan qiyamu binafsih maknanya Allah berdiri sendiri, iaitu tidak memerlukan kepada zat yang lain. Lawannya
perlu kepada zat yang lain. Yang ini pandangan yang kedua. Pandangan yang pertama tadi kata qiyamu ta'ala binafsih, dua maksud. Yang pertama, Allah tidak perlu kepada zat yang lain. Yang kedua, Allah tidak perlu kepada pencipta. Lawan dia, Allah perlu kepada zat yang lain dan Allah perlu kepada pencipta dia. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam.